Tentang bagaimana sebenarnya situasi semasa. Sebagai kita tahu peningkatan inflasi tidak dapat kita elakkan dan impak juga terhadap rakyat mampu dikurangkan juga menerusi pertubuhan pasukan khas jihad tangan inflasi, dan itu sebenarnya langkah yang atau inisiatif yang diambil oleh kerajaan. Tapi bagaimana pula dengan kita? Bagaimana kita untuk tingkatkan lagi dari segi aspek kewangan kita? Adakah kita jadi lebih bijak ataupun kita perlu melakukan sesuatu menggunakan bakat kita bagi meningkatkan pendapatan. Jadi kita nak berkongsi topik potensi bakat dalam menjana pendapatan bersama-sama tetamu kita pada waktu ini dalam talian Dr. Mak Syukri Shuib yang merupakan pensyarah kanan hal ehwal politik dasar dan pengajian antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, Doktor, kita bercakap tentang bakat sebab kita tahu situasi semasa ini kita perlu dalam keadaan yang keterdesakan yang kita perlu lakukan sesuatu untuk menjana pendapatan kita, dan bakat adalah satu anugerah yang perlu kita gunakan. Jadi dalam soal survival hidup ini, adakah bakat boleh berdiri sendiri tanpa pendidikan? Ya, kita melihat bahawa dalam aspek ini pengkayaan bakat adalah penting. Bakat ada berbagai-bagai segmen bakat. Kalau kita lihat ada unsur semula jadi dalam bakat itu sendiri. Ada juga yang lahir daripada kecenderungan kemajuan sesuatu era itu. Contohnya sekarang ini bakat yang kita dapat lihat ialah kewujudan pelbagai melalui instrumen pelbagai media sosial, sebagai contoh aplikasi apps yang dijana. Jadi ini adalah merupakan potensi bakat baru Dan kalau kita lihat secara konvensionalnya, bakat ini kita lihat dia bukan saja berkisar soal pekerjaan, tetapi soal kemahiran yang ada secara semula jadi. Ada orang mahir dalam pertukangan, maka dia mungkin bekerja sebagai guru tetapi minat bertukang, ataupun bekerja sebagai seorang usahawan, mungkin dia ada perniagaan dan sebagainya, tetapi beliau berbakat menjadi seorang pemuzik contohnya. Jadi bakat ini ada bersifat semula jadi dan juga ada yang bersifat evolusi mengikut situasi semasa. Jadi ini sebenarnya memperkayakan seseorang manusia. Manusia ini lahir, tidak akan ada orang yang lahir tanpa bakat semula jadi. Jadi ini sebenarnya memerlukan penerokaan, keusahawanan diri untuk mengenal pasti apa bakat yang ada pada diri, dan bakat itu boleh digunakan ke tidak untuk menambahkan pendapatan selain daripada sumber yang kita dapat melalui pekerjaan semasa. Okey, baik. Dan dalam masa yang sama juga, kita melihat kepada dari segi aspek statistik mana lebih 70% anak remaja yang tidak mahu menyambung belajar kerana mereka merasakan mereka berbakat untuk menjana pendapatan melalui media sosial dengan akaun TikToknya, dengan pelbagai akaun-akaun yang lain yang mereka boleh gunakan untuk memastikan mereka ini dapat menjana pendapatan. Mereka yakin sangat ini sampai bila-bila lah, forever orang kata media sosial ini boleh digunakan untuk menjana pendapatan. Apa pendapat Doktor? Iyalah, kalau kita lihat dari sudut konvensional, pendidikan ini adalah penting, sama ada dia ada mempunyai sijil atau tidak. Tetapi setiap manusia mesti mempunyai pendidikan. Pendemokrasian pendidikan yang kita amalkan sejak daripada kita merdeka, penubuhan sekolah-sekolah dan juga berbagai-bagai institusi untuk memberikan pendidikan. Pendidikan sama ada bersifat akademik, ada orang yang mempunyai pendidikan hingga ke tahap PhD dan sebagainya. Tetapi ada juga yang mempunyai pendidikan tetapi tahapnya ialah berkecimpung dalam soal teknikal dan vocational. Jadi ini adalah merupakan elemen teras dalam pentadbiran dalam juga negara kita. Kemajuan negara kita terdiri daripada sumber akademik dan yang ilmiah dari segi teori dan sebagainya, dan bersifat pemikiran lebih kepada pengurus dan juga melahirkan pemikiran-pemikiran baru untuk negara. Dan yang keduanya adalah orang yang nak mengaplikasikan sesuatu. Itu yang dinamakan vocational dan juga teknikal. Jadi dua cabang pendidikan ini kita perlu terapkan, pelajaran ini kita perlu terapkan dalam kalangan rakyat di samping penambahbaikan dalam mempertingkatkan potensi bakat yang ada. Ini kita tak boleh harapkan satu saja. Jangan kita bergantung pada satu-satu sumber. Contohnya kalau kita katakan bahawa hari ini kita bergantung hidup dengan pengkayaan dari segi aplikasi sosial dan sebagainya. Mungkin dunia yang akan datang mungkin akan berubah, mungkin datangnya satu trend dan teknologi baru yang mungkin kita perlu adaptasi. Tetapi dari segi falsafah pendidikan dan falsafah pelajaran, mestilah kita utamakan juga dalam soal mendapatkan pendidikan teras supaya kita dapat
asas-asas yang kukuh, terutamanya dalam kita mengasah minda supaya kita dapat membuat keputusan yang baik dalam sesuatu pekerjaan dan sesuatu keusahawanan itu. Okey, baik. Dan kita melihat juga pada situasi ini, mungkin disebabkan situasi kita dalam keadaan yang sangat selesa, anak-anak muda kita ni, doktor, mana kalau kita boleh mencari wang dengan cara yang mudah, kenapa mereka perlu bersusah payah untuk melalui fasa-fasa semester-semester untuk mereka mendapatkan dan menggilap bakat mereka untuk bidang-bidang yang spesifik ataupun tertentu sahaja. Jadi pada pandangan doktor, adakah ini merupakan satu perkara yang perlu dibuang ataupun mungkin sekarang tidak perlu tetapi pada masa yang akan datang kita tidak tahu, doktor? Iyalah, siapa yang tak nak wang secara mudah, pendapatan secara mudah, duduk di rumah sebagai contohnya, kita dapat jana pendapatan. Itu adalah satu rezeki lah kalau kita dapat laksanakan sedemikian. Tetapi saya tak fikir semua orang mampu berbuat demikian. Jadi dalam konteks itu juga kita kena melihat kepada potensi diri kita. Sama ada kita boleh berada dalam keadaan yang selesa sedemikian. Sebab itulah kita katakan dunia pekerjaan ini memerlukan manusia-manusia yang rajin, yang bersifat usahawan itu untuk berkecimpung di dalam dunia pekerjaan. Pekerjaan itu sendiri sebenarnya satu dunia. Dia adalah dunia rezeki yang kita tak dapat tentukan sebenarnya. Secara ni ada orang yang berkata kalau kita duduk di universiti, kita keluar nanti kita akan dapat pekerjaan yang baik begitu gini. Itu semua bergantung pada qada dan qadar dan juga rezeki yang kita ada. Tetapi sekurang-kurangnya kita sudah berusaha untuk mendapatkan satu kepuasan dalam diri kita. Kalau kita nak dapatkan tahap pendidikan yang baik, maka kita usahakanlah. Tetapi kita kena ingat dalam dunia pekerjaan juga memerlukan satu pendidikan, iaitu pendidikan untuk kita membuat keputusan dan juga membuat pekerjaan. Setiap apa perkara yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita kena berusaha untuk mendapatkan ilmu. Soal akademik ini adalah soal ilmu. Ilmu ni di mana-mana. Orang yang bersawah pun perlukan ilmu. Orang yang insta famous dan sebagainya pun memerlukan ilmu. Sebab itu mereka kena belajar mengenai teknik-teknik penggunaan instrumen. Apps itu sendiri pun ada usahawan yang melibatkan diri dengan fokus dia ialah untuk mengajar manusia lain bagaimana cara menggunakan apps tersebut di media sosial dengan berkesan. Jadi banyak kajian atas trend-trend pasaran dan sebagainya. Jadi sebab inilah saya katakan bahawa ini semua bakat. Soal bakat ni. Jadi dalam kita nak menambah pendapatan, dalam kita berada dalam keadaan inflasi yang meningkat, rakyat harus mempergunakan bakat yang ada dan juga mengkayakan diri untuk memahami dan juga mencipta bakat yang baru. Ini kita adakan. Di samping kita berterusan untuk belajar. Bukan saja kita kata belajar di sekolah, belajar di universiti, tetapi belajar daripada orang yang lebih mahir. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kamu kepada orang yang lebih tahu kalau kamu tidak tahu. Itu sifat keusahawanan. Jadi bakat itu sendiri, nak tanya orang pun perlukan bakat. Kalau bakat pertanyaan, bakat bagaimana kita nak faham sesuatu perkara. Jadi bakat ini berbagai-bagai, termasuk dalam komunikasi. Jadi dalam itu kita kena, kerajaan juga dan juga rakyat kena beri perhatian yang serius terhadap perkembangan dan juga pembangunan bakat ni. Kalau kita tak susun pembangunan bakat dengan terurus dan tersusun, maka kita takkan dapat memperkayakan rakyat dan diri rakyat itu dengan penjanaan pendapatan yang mereka boleh mampu jana dan gembeling melalui bakat yang mereka ada. Okey, baik. Jadi memerlukan kerjasama daripada semua pihak sebenarnya, daripada bukan saja bagi anak-anak remaja ini tetapi juga yang pemberi peluang tersebut. Kerana kalau tidak, kita melihat juga kesukaran juga cabaran mencari peluang yang berlaku sekarang ini, antara cabaran dalam mengembangkan bakat seseorang itu. Jadi ini menyebabkan seseorang yang berbakat ni dirasa putus asa, dirasa fed up nak berusaha. Jadi apa sebenarnya kesan yang akan berlaku jika hal ini terus berlaku dalam kalangan kita, dan seperti mana yang doktor sebutkan tadi, perlu ada pihak yang memberi ruang dan peluang tersebut kepada mereka. Maknanya perlu diperbagaikan lagi, mungkin secara lebih kreatif untuk menggunakan bakat, dan masa yang sama ilmu tu pun perlu jalan seiringan secara formal ataupun informal, doktor. Ya, dalam konteks ini dia tidak terhad kepada kategori sama ada muda atau lama. Kalau kita lihat bahawa dalam hal ini dia perlukan satu sifat menyeluruh di dalam komuniti itu sendiri. Dalam kita melihat dalam aspek ini, sifat putus asa contohnya kita tak perlu tekankan. Kita kena
berusaha, ya, dan kita kena berfikir secara positif, ya. Psikologi positif itu perlu ditekankan. Tetapi ini semua memerlukan dorongan. Kita kena ada satu affirmative action. Ya, affirmative action seperti mana yang dibuat dulu oleh dasar ekonomi baru dan sebagainya. Kita kena adakan suatu dasar yang baru, yang lebih holistik dan komprehensif dalam masa sekarang ini. Ya, itu sebabnya kita perlukan pengembelingan khusus dalam aspek pembangunan bakat ni. Kalau kita biarkan bakat yang terbuang begitu saja. Contohnya orang terlibat dalam pekerjaan di pejabat sebagai pegawai kerajaan ke sebagai swasta, tetapi dia sebenarnya sekiranya terlibat dalam industri pengkayaan bakat itu, dia mungkin lebih berpotensi ke depan. Tetapi kita tak bantu dia, kita tak bagi satu instrumen khas khusus dari segi sudut pembiayaan ke ataupun dari sudut sokongan, sudut kemahiran dan sebagainya kepada orang yang berbakat ni, maka bakat itu akan mati. Jadi sebab itu kita tak nak orang berputus asa dalam aspek itu, dan mereka ini harus diberikan satu nilai tambah. Bakat ni satu nilai tambah. Ya, kalau orang berputus asa dalam sektor pekerjaan contohnya, maka dia mungkin menggunakan bakat itu untuk salurkan bakat itu secara lebih positif, yang menyebabkan minda dia lebih terbuka, lebih positif, dan juga melahirkan bakat itu dalam elemen keusahawanan. Jadi keusahawanan itu akan memperkayakan dan memberikan tambahan pendapatan. Ada manusia yang di mana kita lihat bahawa mungkin pekerjaan harian dia, rutin dia itu, gaji dia kecil, tetapi dengan adanya bakat yang besar, maka dia lebih mendorong dia untuk menjadi kaya, bahkan dia mungkin menjadi jutawan, ya. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi soal putus asa dan sebagainya ni tak boleh dijadikan satu isu primer yang boleh kita abaikan mengenai perkayaan dan pembangunan bakat secara holistik dan komprehensif. Okey, baik. Dan sekarang juga kita beri tumpuan kepada TVET ataupun pendidikan yang berteraskan kemahiran. Itu juga antara aspek yang perlu diberi fokus pada ketika ini, mana kemahiran ini juga sebenarnya memerlukan bakat. Jadi kita masih lagi berfokus tentang perkara yang sama, dan ia terbukti juga menjadi penyumbang kepada tenaga kerja negara. Malah turut diberitahu dan dimaklumkan kebolehpasaran mereka dan tenaga kerja yang digunakan dalam bidang kemahiran ini ada lebih kurang 99.3 ataupun 0.5%. Jadi ini satu percentage yang cukup besar sebenarnya. Jadi apa pandangan doktor dalam hal ini? Ya, dari segi itu, sumber manusia di Malaysia ini adalah merupakan suatu sumber yang penting kepada negara kita. Apatah lagi kita dalam keadaan menyambut ulang tahun kemerdekaan kita, ya. Kita kena hargai sumber manusia yang ada. Sumber manusia yang 30 juta lebih ini kita perlu gembelingkan, ya. Kalau kita lihat bahawa tenaga kerja kita lebih kurang berapa belas juta, 13-14 juta tenaga kerja kita itu, masing-masing sekiranya kita katalah contoh 14 juta sumber manusia yang berada dalam sektor pekerjaan, dan mereka ini ada bakat tersendiri. Contohnya bakat tersendiri. Mungkin TVET itu juga bukan sahaja TVET dari segi kita beri kepada orang muda remaja, ya, untuk mereka berkecimpung dan mendapat kemahiran. TVET itu perlu diperluaskan juga kepada orang dewasa yang contohnya mungkin ada sedang bekerja. Contoh termasuk sedang bekerja di RTM itu sendiri. Mungkin contohnya kita adakan satu kursus daripada institusi terlibat datang ke RTM contohnya, mengadakan kelas-kelas selepas waktu bekerja. Begitu juga orang yang terlibat contohnya dalam sektor kepulisan contohnya. Kita mungkin boleh adakan satu institusi itu datang ke balai-balai polis ataupun kepada IPK sebagainya untuk mengadakan kursus selepas mereka bekerja. Begitu juga kepada pensyarah, begitu juga kepada guru. Ya, jadi TVET ini jangan kita hanya skopkan kepada remaja ataupun contohnya kepada orang muda saja, tetapi TVET ini harus terbuka juga kepada semua sektor pekerjaan. Jadi, kalau mereka perlu ada contohnya mereka himpunkan 20 orang contohnya untuk mengadakan satu kelas apa? Contohnya kelas untuk memahami sesuatu aplikasi itu untuk digunakan dalam sektor keusahawanan. Maka mungkin pihak kerajaan atau pihak institusi terbabit boleh memberikan insentif menghantar guru untuk menguraikan dan memberikan penerangan mengenai sesuatu aspek itu. Jadi ini TVET secara lebih komprehensif dan holistik. Jangan kita melihat TVET itu kepada institusi satu bangunan, satu bengkel ataupun suatu untuk mendapatkan sijil kemahiran saja, tetapi dia mestilah kita gerakkan dia ini seolah-olah macam food truck yang di mana-mana pun kita boleh dapatkan kepahaman mengenai sesuatu aspek kemahiran itu secara terbuka dan secara lebih holistik yang boleh
didapati oleh rakyat tu secara lebih mudah dan lebih tersusul, lebih terbuka. Jadi mungkin kita kena adakan suatu penambahbaikan dasar lah dalam aspek ini supaya TVET tak dilihat konservatif, tak dilihat hanya pada golongan tertentu, terutamanya golongan tercicir. Ada orang menyatakan TVET ni hanya untuk golongan yang tidak mampu untuk ke depan dari segi ilmiah dan sebagainya. Itu salah sebenarnya. Otak kita pun ada terbahagi kiri dan kanan. Jadi mereka itu sebenarnya ada potensi yang sangat hebat sekiranya kita baktikan. Jadi ini kita kena bawa TVET itu ke pejabat-pejabat, TVET itu sampai ke pintu rumah rakyat supaya rakyat memahami bahawa mereka ada bakat dan juga mampu untuk mengadakan perkembangan dan juga pembangunan bakat tu yang boleh memperkayakan diri dan juga Malaysia. Secara khususnya dalam jihad untuk membasmi inflasi ini, pembangunan bakat ni sangat penting ditekankan. Ya. Okey, baik. Jadi ucapkan terima kasih Doktor atas dapatan yang telah berikan kepada kami untuk kita berkongsi tentang potensi bakat dalam menjana pendapatan. Jadi ini antara ruang dan peluang yang perlu kita garap bersama supaya setiap bakat yang ada itu perlu ditingkatkan lagi dengan diiringi dengan ilmu secara formal ataupun informal yang perlu dilakukan secara berterusan. Okey, Abu, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Shukri Shuib, pensyarah kanan hak ehwal politik dasar dan pengajian antarabangsa Universiti Utara Malaysia bersama kita pada waktu ini. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Okey, baik, untuk waktu ini kita nak melihat pula keadaan cuaca bersama dengan rakan pelapor dari MAP Malaysia dan kemudian kita akan